Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu 'azza wa jalla ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, semua alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dengan izin dan peluang yang Allah kurniakan kepada kita dalam sisa hidup yang berbagi ini. Pada pagi ini Allah masih lagi mengizinkan kepada kita untuk menjadi tetamu di rumah ini. Dan pada pagi ini juga Allah masih lagi memberikan ruang dan peluang untuk kita membagi segala kesilapan yang ada dan menambah baik segala amal-amal kebajikan sebelum kita kembali ke sisinya. Dan sudah pasti selawat dan salam bagi Nabi SAW, insan yang tidak pernah berhenti dalam menyebarkan risalah Allah, yang sayangkan umatnya, yang bersungguh-sungguh untuk menyampaikan kalam tauhid di kalangan masyarakat kita, yang mana tidak lain dan tidak bukan seluruh hayat baginda dinafkahkan untuk dakwah Islam. Begitu juga dengan ahli keluarga baginda, istri-istri baginda, para sahabat yang mendampingi dalam perjuangan baginda, dan juga mereka yang bersama-sama dalam perjuangan yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Moga-moga kita juga tergolong di kalangan orang-orang yang bersama dengan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pengurusi, terima kasih kepada ahli jawatan kuasa masjid yang sudi memberikan ruang dan peluang saya berada di sini pada pagi ini. Saya lupa punya hak cuti, hak kerja. Kalau orang masih ini buat tahu, orang tak tahu. Terima kasih juga lawan diri kita saat ini pada hari ini. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah sama-sama kita dapat pada malam ini. Pada pagi ini. Malam tadi saya di Sungai Petani. Pagi ini di sini Bushnor. Esok malam ni saya malam di Sungai Petani. Pagi ini di sini. Malam ni di Langkawi dengan Datuk Kazim dan juga Ustaz Ahmad Yusuki Forum. Kebetulan dia telah booking saya malam ni, patutnya saya diperih dengan yang berhormat Menteri Besar dan yang berhormat Menteri Besar dan juga yang berhormat Menteri Agama. Tapi dah lambat mereka booking. Walaupun saya orang perih, orang kedai dulu sama kedai depan. Tak apalah. Terus semalam pukul 5 lebih kurang 4:30 macam tu saya mendarat daripada Bumi Madinah. Pukul 7 ke 8 sampai rumah. Pukul 9 lah saya makan semua. Pukul 10 tu main balik ke rumah, kembali ke sini. Tuan-tuan, tak ada tempat yang buatkan nanti kita tenang melainkan di Mekah dan Madinah. Ya, seolah-olah perkara dunia kita lupa, sedangkan tugas tu ada, kerja tu ada, tapi kesibukan dalam kita mencari redha Allah di Mekah dan Madinah buatkan kita rasa lupa urusan dunia. Bila ni susah nak pergi Mekah Madinah. Kita masuk dalam rumah Allah, kita duduk dalam majlis ilmu, urusan dunia ada. Masalah kita dengan keluarga ada. Masuk masjid, duduk dalam majlis ilmu, mana masalah dia? Seolah-olah benda tu Allah tawakuf sat. Allah stop sat. Relax, healing dulu. Yang orang pergi dalam hutan, tapi yang pergi hutan pun duduk dalam majlis ilmu. Saya cakap dekat jemaah di Madinah, baginda Nabi SAW, jasad baginda ada di sana. Kata Nabi, baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Antara rumah aku dengan mimbar aku adalah rawdah, taman-taman syurga. Berebut orang. Sekarang ni kan qarar baru, undang-undang baru daripada kerajaan Arab Saudi. Siapa yang nak mohon untuk masuk rawdah, tempoh dia 365 hari. Maksudnya setahun sekali ya. Dia tak boleh pergi setahun 2-3 kali. Kan? Ada juga kawan ada yang maju buat Ustaz.
Boleh tak kalau saya pakai jalan lain, jalan belakang, nak masuk nak nusuk ke belakang? Saya kata, benda nak cari tempat baik, dapat keberkatan Tuhan, tapi buat cara tak bagus, tinggal-tinggal nak pegang. Aduh, di Malaysia ikut lah kan? Maksudnya janganlah duk bawa benda tak elok. Nak masuk Raudhah tapi nak cara tak betul. Tapi kalau Allah izin, dapat. Saya kata jangan paksa dalam keadaan tak betul. Layak orang ke, tolak orang ke, pakai hak orang untuk masuk, tak boleh. No Ustaz, takkan tak boleh masuk Raudhah Ustaz? Saya kata, Raudhah ni tempat di Madinah. Di Malaysia ni pun ada Raudhah. Bukankah Nabi sebut majlis ilmu itu Raudhatun min riyadil jannah? Majlis ilmu tu umpama taman-taman syurga. Pasal kau orang tak berebut, pasal kau orang tak tolak-tolak. Relax dekat. Kami duduk sepanjang tiang dengan kami duduk penuh dengan tepi dinding. Saya kata itulah tempat paling best. Ashabul tiang wa ashabul dinding. Mana ada ashabul ustaz? Ada orang ustaz? Ada. Kalau ada tiang nombor 7, tiap 7 tu ada 7 penghuni. Kalau di Masjid Nabawi kan tiap tiang tu ada tiang wali, tiang penjaga, tiang Aisyah kan. Ni tiang pun kita boleh guna nama lah. Tiang Haji Majid, tiang Haji Ali. Tahu dah tak ada orang lain duduk tempat dia. Kalau tiang lah ashabul tiang, ashabul dinding, penuh dinding. Satu lagi ashabul kursi. Kursi si tak pakai kan? Ada kursi. Ada. Ada masjid pun. Tak apa. Selesa, tak ada masalah. Tapi kenapa orang tak nak berebut-rebut nak duduk dalam Raudhah? Sedang di Madinah orang berebut nak masuk Raudhah. Ni kita nak cerita bahawa Allah bagi kesempatan dalam kehidupan kita ni. Duduklah mana pun, rumah Allah, majlis ilmu, tempat untuk kita bertenang. Maka beruntung kita di mana saja kita berada. Mungkin sebelum saya beragak lebih jauh, saya minta tuan-tuan sama-sama dengan saya, kita bacakan kita sedekah pada Al-Fatihah kepada sepupu saya, iaitu saudara Abdul Razi bin Ishaq, telah kembali ke rahmatullah sekitar jam 10:30 malam tadi. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdasarkan makhluk wafian, sepupu saya ini mudah tahu dari saya. Kalau mungkin dia punya sakit kecil manis. Beberapa tahun lalu benar, tahun 7 tahun 4 dia nak potong kaki. Semalam saya dialisis, tiba-tiba jantung menurun, terpaksa ditidurkan pukul 10 malam. Abang dia beritahu dia telah kembali ke rumah. Sepupu saya ni anak kepada almarhum Ustaz Ishaq bin, abang kepada Datuk Dr. Rudin, abang juga kepada Datuk Seri Hasan bin. Mungkin orang tak tahu tapi saya beritahu. Masa mereka hidup saya tak cerita, tapi dah mereka meninggal saya cerita. Mak saya adik kepada Datuk Dr. Rudin, Ustaz Ishaq bin, Datuk Hasan bin. Saya orang Poly. Mak saya Ustaz Cik D binti Lebaidi, Sungai Petani, Ustaz Jariah bin Ahmad Patani Jaya bin Utong. Adik nombor 8 Ustaz Jariah bin nombor 8, mak saya nombor 6 Sungai Cik D di Poli. Tidak lagi. Tak apalah tuan-tuan, apapun yang saya terkenal apabila kami detektor akan buat ritual. Tak ada dulu ni punya cerita. Detektor kami akan buat ritual. Idea daripada Dr. Hamdi. Jadi kita buat ritual ni setiap hari raya, kita akan buat ritual. Kumpul semua sekali, kita buat kembali. Antaranya adalah bacaan Quran. Kita baca Quran khusus kepada mak ayah kita. Nanti dia juga ada cik mak Arwan, Tok dengan Pok, Tok dengan Tuan. Baca Yasin, baca Quran sebagainya. Itu berdakwah. Sampailah berlakukan kepada berita 1990 sampailah 2016. Apa kan 26 tahun. Tiba-tiba dia beritahu dalam hari Allah lah.
mana kita nak buat di keluarga. Siapa di keluarga kita yang meninggal ni? Siapa yang nak bilu? Dia bilang, orang pun makan gelap dia baca buat dia surah. Orang makan gelap. Rupanya itu adalah pertanda awal dia nak akan bilu. Memang. Rupanya dia cerita dia nak bilu 2016. Hujung 2016 dalam bulan 9 abangnya berkata ada Ustaz Ishail ini kan 2019 Datuk Seri Abu Hasanin meninggal selepas solat subuh. Jadi berlarutan ada dengan boleh meninggal. Ini yang terbaru semalam meninggal. Kalau saya duduk sini tak sempat balik. Apa nak kena sebab rahimahullah sekalian, apa pun yang pasti setiap kita akan kembali. Setiap kita akan balik. Cuma macam mana, di mana kita belum tentu sebab itu semua Allah Ta'ala. Baik, tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, saya diberi tajuk oleh Ustaz Firdaus. Dia telefon saya, Ustaz, esok subuh main ni. Jadi bila tuan pengurusi suruh marah Mbak Abang Long kawasan, so kita main. Kebetulan memang pagi ni tak ada apa. Pagi ni pun saya asalnya saya ajak dia sarapan. Dia kata, Ustaz, jom kita sarapan pagi. Saya tak ada apa pagi ni. Dia kata, Ustaz, main sini subuh. Oh, tak apa, saya main. Okey. Kata sahabat rahimahkumullah sekalian, tajuk dia bagi kat saya, apa ada dengan 2024? Apa persediaan 2024 gitu lah. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, kita hari ni kita banyak guna kalender Masihi. Hijri ini kita tertinggal sikit. Betul? Kalau hari ini 31 Disember kan, hari terakhir lah kan. Kalau nak kira hari ini dengan tempoh masa sekarang pukul 7.24, lebih kurang dalam berapa belas jam ni ya, 16 jam lebih kurang kan, nak sampai ke 1 Januari 2024. Kita pakai kalender Masihi. Kalau Hijri kan, hari ni berapa bulan? Jenuh cari peti ajaib kan? Mana kita bukan hafal tentang Hijri, kita pun sebab kena dengan Masihi lah kita tak tarikh. Itu pun berapa bulan? Lupa. Hijri tak tepi. Hijri ingat masa bila tuan-tuan? Raya ya. Ramadan tu pun tak kira lah. Dia kira 1 Syawal bila? Tu je. Kalau nak tahu lagi bulan apa? Hijri. Sampai tak tahu bulan apa. Orang tak ketahuan pun tak ketahuan halak orang. Ni Jamadil. Jamadil awal. Oi, naya orang lambat lagi nak puasa. Jamadil akhir. Kan? Lepas Jamadil akhir, Rejab. Sebab cerita tentang Isra Mi'raj. Nanti panjang orang cerita tentang Isra Mi'raj pula. Lepas Rejab, Sya'ban. Lepas Sya'ban, Syawal. Tu dia kan. Dia langkau bulan nak raya Ramadan. Baiklah, itulah bulan yang kita ridui. InsyaAllah semoga Allah panjangkan usia kita sampai Ramadan. Baik tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, sedar atau tidak, itu tentang bulan Hijri. Kita tengok balik dalam kalender Masihi ataupun kalender Gregorian yang kita guna pakai hari ni tuan-tuan. Nama-nama yang ada dalam bulan Gregorian atau kalender Gregorian, kalender Masihi yang kita guna pakai itu di antara kalender yang memang masyhur. Sampai pada satu dunia boleh dikatakan semua guna yang sama. Walaupun pada awalnya hanya beberapa negara saja yang gunakan kalender ini. Antaranya Itali, Poland, Portugal dan Spanyol yang guna kalender Gregorian ni. Ya? Sebab itu tuan, mereka katakan bahawa setiap nama dalam bulan-bulan itu mempunyai pengaruh agama lain. Tolak tepi. Bila macam kita lah, ada agama kita, agama-agama lain. Bila bercampur dengan agama terutama kepada pemahaman Rom ataupun bangsa Parsi yang lama, kuno. Seperti mana yang disebutkan, negara British juga menggunakan kalender Gregorian ni pada awal 25 Mac 1752. Rusia menggunakan pada awal 1918. Maksudnya tak semua guna kalender Gregorian ni sebab dikatakan ada kaitan anutan agama lain. Kerana setiap bulan itu menjuruskan ke arah penyembahan dewa-dewa dan pemahaman kepada anutan agama. Seperti mana Januari diambil daripada perkataan Janus ataupun Janus, iaitu dewa permulaan dan dewa pengakhiran. Ini bagi bangsa Rom.
Februari diambil daripada perkataan Februs, dewa kematian bagi agama Rom dan juga Etruskas. March daripada ambil perkataan Mars, iaitu menunjukkan tentang dewa perang bagi bangsa Rom. April, perkataannya adalah April ataupun Aprilis, diambil daripada perkataan Latin yang membawa maksud membuka, penghormatan kepada Dewi Venus daripada bangsa Greek ataupun daripada perkataan Apros, jadi April. Mei diambil daripada Dewi Rom, nama dia Maya Maestas. Juno, Dewi Rom juga isteri kepada dewa Jupiter. Ni nama-nama lah. Tuan-tuan jangan pula nampak macam berkut kedai ni. Oh ni bidah belakang ni ustaz ni. Ni nama sebab kaitan diambil. Sebab tu kita bukan beriman dengan bulan tu. Kita hanya ambil sebagai perkiraan sahaja. Kena faham itu. Itu baru bulan. Tak habis lah Disember boleh lebih kurang tuan. Hari-hari dalam ni tiap bulan, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu kan. Kita tuan-tuan, kita guna bahasa apa? Ni kalau saya rasa belah-belah mabuk, belah-belah Sungai Tani ni, semua speaking. Today is Sunday. Ada dua ini ataupun esok lah. Esok hari Senayan. Ada tuan-tuan. Belah kampung ya. Bandar. Apa Senayan tu? Macam bandar baru Sendayan je. Ada Sendayan dekat Negeri Sembilan. Kita akan sebut tu, nak sebut kata kemah dia. Oh Sunday, Monday, Tuesday. Kan? Bahasa-bahasa tu semuanya juga mempunyai kaitan tentang anutan agama-agama ataupun kepercayaan agama mereka. Sebagai contoh, Sunday perkataan asalnya adalah Sanandek ataupun Sunandek, diambil daripada hari yang menunjukkan tentang dewa matahari, Dewi Matahari. Ataupun daripada perkataan Dagas ataupun Daik, Sunandek jadi Sunday, lain kali jadi Sunday. Perkataan ini diambil daripada bahasa lama English Old English ataupun daripada perkataan Plato yang digunakan pada tahun 500 sampai 1150 sebelum ni Masihi. Monday daripada perkataan dia Monandike, iaitu menunjukkan tentang hari pada bulan tersebut. Tuesday dia ambil perkataan Tiu itu adalah Dewi Perang. Wednesday dia ambil perkataan Wooden ataupun Oden. Pernah dengar nama Oden? Tahu tu? Oden nak makan tu kan? Tuan-tuan pernah tengok tak filem Thor? Thor kan? Thor tu. Menunggu dengan lah Avengers tu kan? King of Asgard. Nama dia adalah Oden. Yang mata tutup sebelah. Ayah pada Thor tu lah. Yang pakai tanduk tu, pakai perisai, kepala perisai tu kan? Mata tutup sebelah tu. Nama dia Oden. Perkataan Wooden, jadinya Wednesday. Tuesday ambil daripada perkataan anak dia Thursday, Thursday lah kali ini. Thursday. Thor ni abang ataupun abang tiri lah kepada adik dia Loki, berebut kerajaan kan. Hak yang lelaki tu Loki. Friday perkataan Fred, jadi Friday, isteri kepada Odin. Ini kepercayaan saja. Tapi mai ke kita juga menggunakan kalimah bahasa Arab. Al-Ahad, Itsnain, Al-Thulatha, Al-Arbi'ah, kan? Al-Khamis, Al-Jum'ah, Al-Sabt. Tapi mai ke kita Jumaat. Tak jadi Jumaah dah, Jumaat. Dia ini tunjuk tekan Jumaat. Baguslah, tak apalah. At least ada juga sebutan bahasa Arab. Baik, tuan-tuan sahabat rahimakumullah, ini sekitar cerita tentang kalender ataupun bulan ataupun hari yang kita guna pakai. Itu kita tak tahu dulu. Tuan-tuan, kita kalau di Kedah ni hari Minggu hari apa? Jumaat lah. Lega lah. Kalau kita di negeri lain hari Minggu Ahad. Pasal apa sebut hari Minggu? Cuti. Hari Minggu diambil dari perkataan Portugis, iaitu Domingo. Perkataan asalnya adalah Domingo. Kalau tengok balik zaman Kesultanan Melaka dulu lah, sebelum zaman Kesultanan Melaka tu, sebelum tu ceritanya hari Ahad orang-orang dia Portugis
akan pergi jumpa dengan sign Domingo di gereja hari Ahad. So nak jumpa dia hari apa? Ahad. Siapa dia? Domingo. Bila? Domingo, Ahad. Ahad, Minggu. Hari Minggu. Lain kali tukar hari Minggu. Padahal Domingo tu cerita asalnya. Tak salah. Cuma nak sebut kata kalau betul kepercayaan kita pun ada menggunakan kalimah atau perkataan daripada bahasa Portugis yang merujuk kepada seorang padri yang jaga sign Domingo ini pada hari Ahad gereja. Baik, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Kita tinggalkan semua tu sebab benda tu sekadar lalu je di minda kita. Yang penting kita hari ini guna pakai kalender hijri. Betul atau tidak? Kita kena rasa bangga. Sebab dia kalau kita duk tengok macam duk sambut tahun baru sempena dengan ambang tahun baru. Tahun baru hijri, alhamdulillah kita buat majlis, baca doa akhir tahun, baca doa awal tahun. Ada juga yang buat baca Yasin, kan? Macam kami di Jakim, hari malam tahun baru tu, petang tu akan ada doa akhir tahun, kemudian baca doa awal tahun dan ada bacaan Yasin. Kadang-kadang sekali dengan kehadiran Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Sebab saya jaga masa tu, kalau saya di Jakim masa tu saya jaga bahagian protokol. Cuma sekarang ni saya dipinjamkan ke TV Al-Hijrah selaku pengurus kandungan pematuhan syariah. So saya jaga TV Hijrah. Konten-konten TV Hijrah tu saya kena tengok lah, saya kena semak lah. Tapi adalah anak buah dan tim lah. Saya dipinjamkan ke situ. Saya nak sebut pada tuan, kita buat program sebab nak bagi pengisian. Tahun baru jangan kita kosongkan saja. Tapi alhamdulillah hari ini saya nampak seluruh negara Malaysia dah ubah dah mindset. Malam tahun baru tak payahlah nak berhibur terlampau kan. Nak buat sambut dengan bunga api tu, tak payahlah. Buat majlis macam ni kan. Saya yakin malam ni ada majlis. Ada mana? Siapa pengisi majlis? Oh, tu imam Ustaz Yaakob Yusra. Alhamdulillah ada pengisi. Setiap negeri lah saya yakin, insya-Allah. Dulu tuan-tuan, Ustaz, saya teringat masa tahun 2013 ke 2014 ni ceritalah. Malam tahun baru kami dijemput kumpulan Faiz dengan kumpulan intim. Lepas tu ada Ustaz Azhar Ramli dan seorang lagi ustaz saya tak ingat. Kami empat pengisi lah. Buat program dekat Masjid Asyakirin KLCC. Sebelah tu KLCC, sebelah lagi tu KL Tower. Jadi kawasan tu memang kawasan tempat orang main duduk lepok-lepok. Kalau tuan-tuan pergi dekat Tasik tu, KLCC tu, Suria KLCC tu, mereka buat big stage pentas besar tu dengan kanopi dan bagai tu untuk panggil ni lah kumpulan-kumpulan hak ternama tu nyanyi. Kita sebelah ni nasyid kan. Yalah macam kami, kumpulan Faiz ni orang kata lagu terkenal, lagu Menanti di Barzakh yang kita nyanyi malam tu. Kalau tuan-tuan perasan nyanyi lagu tu, ustaz bagi ceramah, lepas tu intim nyanyi, lepas tu Faiz nyanyi, ustazah bagi ceramah ganti-ganti. Sampai ke puncak tu kebetulan nak sampai kat pukul 11 lebih, kat pukul 12 tu kami nyanyi lagu Menanti di Barzakh. Tiba-tiba cuaca bertukar menjadi ribut, hujan lebat. Turun hujan. Orang duduk kat pentas tu, mereka tak lari sebab ada kemah. Penonton ni berlari bertempiaran cari tempat perlindungan. Tempat perlindungan tahu mana? Masjid ni. Sebab masjid kat Anjung pula ada bumbung. Berlari meduk pun. Bayangkan kita ni tengah menyanyi dan ku merintih, aku menangis, ku meratap, aku mengharap. Contoh tak mati. Yang tuan tu sebelah kita, malaikat maut tengok pun tak kenal. Sebab tak cukup kain. Tarik bawah, naik atas. Tarik atas, naik turun bawah. Faham sudah? Kita duduk menyanyi, duduk sebelah. Orang daripada sebelah tu main konsert. Mereka main lari main kat kita. Tapi nampak macam mana? Itu keadaannya. Tuan-tuan sahabat Nabi Makau tu cerita 2013 lah. Tapi saya yakin lah ni dah banyaklah perubahan yang berlaku. Dan rata-rata buat pengisian, walaupun ada sambutan, tapi sambutannya lebih kepada penghayatan. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, begitu juga dengan kalender hijri yang kita hari ni guna pakai. Muharram, Safar, Rabiul Akhir. Soalan saya mudah tuan-tuan. Kalau kita tahu tentang siapa yang meletakkan tarikh permulaan hijri, kan? Siapa yang letak tarikh? Siapa yang mula-mula menjadikan Muharram bulan pertama tak 1 Hijri permulaan pada tarikh Islam? Siapa tuan-tuan? Sayyidina Umar. Soalan saya, siapa yang mula-mula bagi nama dalam bulan Islam?
Oh iya. Tak lain tak bukan datuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Siapa dia tuan-tuan? Tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim bin tak ada lah. Lebih kurang kita kan. Ingat nama kita, nama Pok, nama Tok, nama Nyang. Lepas tu atas Nyang tu dah Nyek. Nyek lah kot. Sebab ni moyang ni kan nyek. Gua dia marah. Tak. Kita pun tahu dekat tu je. Itu pun jenuh fikir lah. Sebab kita bukan menghafal silsilah. Tapi keturunan Nabi ni dijaga. Sebab tu daripada lepas pada Abdul Muttalib bin Nabi kita Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Dekat tu cukup sampai Adnan tu panjang lah, 22 turunan Nabi SAW. Dalam banyak-banyak nama tu saya dah sebut nama yang mula-mula meletakkan nama bulan-bulan Islam. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Murrah bin Ka'ab orang yang mula-mula meletakkan nama bulan-bulan Islam yang kita guna pakai hari ni, daripada Muharram sampailah kepada Zulhijjah, Zulqaidah, Zulhijjah. Dia ada maksud tu setiap bulan. Apa maksud Muharram? Jangan tanya orang Kelantan. Orang Kelantan kan, kalau kita tanya apa maksud Muharram? Muharram. Gugar. Muharram ni maksudnya bulan tu bulan yang diharamkan untuk mereka berperang. Sebab dulu ni cerita sebelum Islam ni, cerita sebelum Islam. Maksudnya mereka nak cuba cari jalan penyelesaian. Satu bulan jangan bergaduh. Letakkan satu bulan yang mulia. Diangkat bulan itu kerana tak nak berlaku pertumpahan darah. Muharram, bulan itu diharamkan perang. Bulan kedua, bulan Safar. Apa maksud Safar? Mandi Safar. Safar maksudnya sifrun, kosong. Sifar. Bulan tu kena kosongkan rumah, keluar. Pergi berjalan ke, pergi berdagang ke, nak pergi bunuh ke, nak pergi perang lah, terpulang. Ini sebelum Islam. Lepas Safar, Rabiul Awal. Kan? Apa maksud Rabi'? Musim bunga. Rabiul Awal musim bunga baru mula. Rabiul Tsani musim bunga dah nak berakhir. Ni kita duduk bulan Jamadil Akhir. Jamadil Awal maksudnya Jamad tu masuk beku, sejuk. Musim sejuk baru mula. Musim sejuk dah nak habis. Rabiul Jamadil Tsani, Jamadil Akhir. Itu cerita je lah nama untuk tuan-tuan ambil pengetahuan. Sebenarnya ini di antara kelebihan yang kita patut rasa syukur dengan nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Sebab setiap yang Allah hadir tu memberikan manfaat untuk kita. Okay, baik, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Tak payah pergi jauh-jauh lah. Masa kita pendek ni tuan-tuan, saya pun tengok tuan-tuan dah risau lah. Memang takut kari kepala kambing, takut habis. Duduk di muka dia kari kepala kambing, kari muka semua kan. Baik, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Begini, saya nak memetik satu hadis Nabi SAW. Ya, seperti mana Nabi ceritakan kepada Abdullah bin Umar. Kita dah nak masuk 2024. Hatta pada tahun baru Hijri pun, apa yang perlu kita buat? Disebut oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar siapa? Anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia juga di antara perawi hadis yang banyak. Abdullah bin Umar, ataupun dalam hadis disebut sebagai Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak kepada Umar Al-Khattab. Kata dia dalam matan hadis tu, akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi mankibi. Nabi mendapati akan aku, Nabi mai dekat aku dalam keadaan akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi mankibi. Nabi pegang bahu aku. Dalam hadis ataupun dalam turuk yang kedua, dalam jalan yang kedua disebut bahawa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ba'dhi jasadi. Nabi datang dan pegang sebahagian daripada anggota tubuh badan aku. Pokoknya Nabi pegang bahu dia.
Apa signal dia? Apa isyarat dia? Nabi bukan buat saja-saja. Nabi buat tu ada maksud, supaya kita juga mencontohi kenapa Nabi pegang bahu. Contoh cuba tengok, kita duduk saja-saja, orang cuit bau, contoh buat apa? Contoh akan balik pula muka macam mana tak Allah. Lek ada orang bocor kan cuit bau. Itu kita ni maksudnya bila sentuh bahu automatik kita akan beralih. Begitu juga dengan Nabi. Sentuh bahu bukan hanya sekadar untuk mendapatkan perhatian, tapi untuk memberikan satu nasihat biar berbekas di hati kawan tu. Dia pegang supaya orang tu bukan beralih. Katanya lagi, bila kita pegang, orang tu takkan beralih ke tempat lain, orang tu akan tengok hilang. Macam kita pegang bau dia, orang tu akan tengok hilang. Ada tak pegang bau pusing belakang, tu orang tak tahu halah. Orang pegang bau ni, dia akan ada apa? Tu ni isyarat dia lah. Kadang-kadang kita nak bagi nasihat dekat anak, nak bagi teguran dekat orang, kat kawan, ataupun mungkin ada sesuatu yang kita nak sampai, macam panggil boleh, tapi benda tu tak sampai, cuba sentuh. Pokoknya dengan sentuhan ni boleh menjadikan apa-apa sahaja reaksi orang tu. Sebagai contoh, orang tu tengah menangis macam ada kematian kan, kita pergi pegang dia, mungkin boleh meredakan dia punya tangisan. Tapi mungkin juga dengan sentuhan boleh menambahkan dia punya crying dia. Crying. Mana ke situ. Kriau bertambah. Cara sentuh. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah. Maka ini kaedah dia. Nabi nak tinggalkan pesan kepada Abdullah bin Umar, Nabi sentuh dulu. Kesannya Nabi sebut dengan dua perkataan yang pendek tapi berbekas. Tuan-tuan pernah dengar hadis ni. Nabi sebut kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah kalian di dunia ini seperti gharib, orang asing, atau 'abiru sabil, orang yang sedang bermusafir. Apa maksud dia? Apa maksud orang asing? Apa maksud orang asing? Saya pergi satu masjid, saya tanya, pakcik-pakcik, apa cerita ni tentang maksud orang asing? Pakcik tu angkat tangan. Oh Ustaz, ya. Mana-mana masjid dia jarang nak angkat tangan. Jadi masjid tu ada seorang pakcik tu angkat tangan. Saya memang kagum lah. Saya kata, okey pakcik, apa dia maksud orang asing? Orang Indon. Dia pergi belasah tu orang Indon. Dia tak tahu separuh orang cawak. Kita tengah ceramah ni tengok, sekejap lagi aku tak boleh keluar ke masjid ni. Dia kata, tu betul lah maksudnya tafsiran dia lah bukan orang tempatan, bukan orang kawasan tu. Betul. Tapi dia pergi bubuh orang Indon, pakak beralih tu. Indon jangan tu. Dia kira kalau kita sebut orang Indonesia tak apa. Kan? Bangsa dia kita kena sebut orang dia anak orang Indonesia. Baru betul lengkap. Bila Indon ni dia pun terasa tersentak tu. Pula orang asing. Beralih tengok tu. Saya terpaksa betulkan ya orang Indonesia, tapi orang Indonesia juga sahabat kita. Saya kena clearkan balik, takut tak pasal-pasal lagi, kena clear more kan. Zaman lalu ni salah sikit viral tu kan. Ustaz Firdaus sebab dia lari jadi viral. Nak buat konten dia lari lari. Tu Ustaz Firdaus tak apalah. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Maka lihat balik ke hadis tadi supaya kita faham. Nabi bukan saja saya sebut, Nabi sebut pertama kena jadi seperti orang asing. Kamu kena rasa kamu hidup di dunia ni orang asing, iaitu orang yang tak hidup dan tak kekal lama. Kita hari ni hidup rasa macam planet ni, dunia ni hak kita punya. Bukan takat harta Ahmad Al-Baq je yang punya. Semua ni kita punya. Sebab tu kita duk rasa saya nak tinggal dunia, saya nak buat sesuatu. Duk dunia ni kena rasa kita tak lama, orang asing. Kedua, Nabi pesan abiru sabil, seperti orang yang sedang bermusafir, bahawa kita ni tak akan duduk lama menetap, kita akan berada di tempat yang kedua, kita akan berada di tempat ketiga. Tengok road tour kita dalam perjalanan kembara kita baru berada di 3 alam. Bermula alam roh, kemudian alam rahim, dan hari ini alam realiti. Nombor 3, alam dunia. Nombor 3. Nak masuk bawah lagi, alam barzakh, pemisah antara dunia dan akhirat, duduk dalam tu. Lepas tu pula, bangkit pula. Bangkit, berjalan pula. Tak sampai lagi ni. Banyak lagi peringkat kita ni tuan-tuan. Sebab tu kita, Nabi pesan tu dekat Abdullah bin Umar, dan pesan ini untuk kita semua. Supaya tahun 2024 ke, 2025 ke, hampa jangan rasa selesa. Sebab kita bila-bila masa akan balik ke sisinya.
Sebab itulah tuan-tuan, kena bersiap siaga sentiasa. Bila Abdullah bin Umar dengar, Abdullah bin Umar kata dekat Nabi, "Iza asbahta fala tantazir al-masa, wa iza amsayta fala tantazir as-sabah." Bila ada di waktu pagi, jangan tunggu sampai petang. Bila ada di waktu petang, jangan tunggu sampai pagi. Maksudnya, dia faham konteks Nabi sebut, kalau dah duduk dalam hidup dunia ni, bila-bila masa ruang kebaikan itu tersedia, jangan tunggu sampai esok. Macam saya pergi Mekah lah, Ustaz, bila nak pergi Mekah? Maka kami baru sampai 16 bulan turun-turun mendarat di Taif. Duduk di Taif 2 hari. Lepas Taif kami pergi bermalam di Mekah 5 hari. Lepas dari bermalam di Mekah, main duduk di Jeddah pula 2 malam. Ada program di Jeddah pula, naik cruise lah, pergi ATV lah, bermalam lah semua. Lepas Jeddah pergi ke Al-Ula pula semalam, dekat Madain Soleh, jauh atas utara, nak pergi ke Tabuk, nak pergi sampai ke sepadan Jordan. Bawa pergi sana cerita pula peristiwa di sana. Lepas Jordan baru masuk Madinah, Madinah baru balik 15 hari. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, sampai Taif tu, kawan-kawan kita bertanya, "Ustaz, bila nak masuk Mekah?" Saya kata, "Lambat lagi, esok lusa masuk insya-Allah. Saya tak sabar nak buat kebaikan ni." Saya kata, "Bagus. Sampai di Mekah buat." Di Mekah dia buat. Masuk di Jeddah, saya tanya dia, "Sambung nak buat kebaikan?" "Tak, yang Jeddah ni tak ada pahala sangat. Mekah kan berganda-ganda." Maksudnya dia nampak tempat. Tuan-tuan, sepanjang hidup ni, di mana-mana kita kena buat kebaikan. Contoh macam pagi ni, memang saya yakin kita ada kerja. Dan waktu ni, waktu yang amat berharga. Waktu ni adalah paling best Lena. Banding duduk dekat ceramah, sakit telinga. Kan? Letak bantal, tak kepala, ruyuk terus. Itu lagi best. Segala jenis ilmu kita dapat dalam tidur. Kan? Ilmu bersedap-sedapan, ilmu makan, ilmu berjalan, semua dalam mimpi. Tapi nak dengar ceramah, sakit telinga sebab kena tegur. Dan sahabat rahimahullah sekalian, maka Nabi pesan kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sambut dalam keadaan dia faham konteks. Jangan tangguh perkara yang boleh buat kebaikan. Sebab tu at-taswif jundun min junudi iblis, kata para ulama. Menangguh-nangguh suatu perkara adalah di antara perkara yang disebut sebagai tentera-tentera kepada iblis. Dia duk ajak kita, duk hasut kita, "Malek lo, dah lagi. Allah ni dok baru bunyi, baru 7.24, awal lagi. Bukan wali, lah lambat ni, cepat balik." Contoh, dia duk hasut. Kita pun, "Allah, tu lambat sangat ni ceramah." Kata, "Itu jam. Ni dah lebih ni, bunyi ni." Mak, dia main. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, maka ambillah peringatan saat kita hidup ni. Saya pernah sampai di Gaza, mungkin saya cerita pada tuan-tuan itu kan, masa cerita malam tu. Saya sebut kepada tuan-tuan, saya pergi Gaza, Allah izinkan saya dengan tim masuk Gaza, tempat terang, Khan Yunis, Bait Hanun, tempat yang habis lah, hancur ni. Antara rumah yang saya pergi adalah rumah bekas ketua Presiden Al-Qassam, Syekh Ahmad Ismail Yassin. Orang tua tu tak pernah tinggal solat berjemaah di masjid. Rupanya saya dengar satu ceramah daripada guru kami ketika mana dia bagi tausiah kepada kami di Darul Syifa, iaitu penasihat kami setelah pada almarhum meninggal, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Dia bagi ceramah kat kami, dia bagi peringatan. Dia kata, "Jadilah kalian seperti mana mereka yang hidup di zaman Nabi. Jadilah kalian yang hidup di zaman para tabi'in, orang sahabat tabi'in." Salah seorang tabi'in disebut namanya adalah Al-A'mash. Namanya biasa, tak masyhur. Al-A'mash. Hayat dia tak lama, lebih kurang 60-70 tahun meninggal. Cuma di hujung-hujung hayat dia, dia pernah panggil seluruh ahli keluarga. Dia kata, "Wahai kaum keluarga aku ni dia dah hidup tak lama dah, rasa macam tak lama dah nak hidup. Ada satu benda, satu perkara, satu rahsia yang aku simpan daripada hampa semua. Hari ni aku nak cerita." Tuan-tuan, ada satu perkara yang menjadi rahsia aku tak pernah cerita kat siapa-siapa. Bayangkan dia panggil seluruh ahli keluarga. Kalau kita lah pergi dengar kan, orang tu dah mungkin disebut dah nak meninggal. Dia kata, "Aku ada satu benda ni aku tak pernah beritahu kat siapa." Tuan-tuan fikir apa dia? Harta Ismail Pulang Raja di negara Gohib Ustaz, negara setan. Kita mungkin sebab dia kata ada satu benda yang dia tak pernah cerita kat siapa-siapa. Tapi kata Ahmad ni dalam keterangan ni, "Sepanjang hidup aku tak pernah luput untuk takbiratul ihram bersama imam. Sepanjang hidup aku tak pernah luput untuk takbiratul ihram bersama imam." Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in mendengar keterangan itu,
mereka telah menjustifikasikan kepada 4 situasi. Pertama, yang disebut tak pernah luput. Kalau kita tengok kan kita beli barang tarikh luput, maksudnya tarikh tamat tempoh, habis tempoh dah. Rupanya kata dia, orang ni bila orang takbir, tu imam takbir, dia akan tabi', dia tak akan lama, tamat tempoh. Macam kita tu imam dah rakaat ke-10 dah, rakaat ke-4 dah, baru kita nak tabi'. Tu dah nama bukan masbuk ni. Ni memang buat lewat masbuk tu dah. Sebab rahimahullah sekalian, maka tabi'in kata mengikut apa yang disebut oleh Al-A'mash ini dalam 4 situasi. Pertama, Al-A'mash orang yang sembahyang berjamaah, sebab tak pernah tertinggal dengan tu imam sembahyang jemaah. Yang kedua, sembahyang jemaah mesti di masjid. Ada di rumah, tu imam main rumah saya pagi ni semua main rumah saya. Tu imam kata hang ni buat benda-benda main di rumah dia. Melainkan hang mati tu rumah hang, main rumah apa? Dua. Ketiga, orang ni Al-A'mash ni mestilah orang yang sentiasa berada di saf depan. Sebab orang tu dekat dengan imam. Tu imam angkat takbir dia jadi sembahyang. Orang dia saf yang ketiga mungkin dah pada rakaat kedua, tak ada dah. Alah macam kita lah tuan-tuan pergi buka, macam saya baru ni pergi buka sama juga. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Buka. Kita pun dengar. Duduk dalam bilik kita, gulung ke malaikat. Sama macam di Malaysia. Gulung. Malaysia kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gulung ke malaikat. Tak apa tu Bilal tu baru azan. Baru sarung. Oh jumpa. Malaysia tak apa. Sebab dia tahu dia boleh kaget, dia boleh anggar dah. Tempoh azan dengan memayang. Lepas tu pula tu imam naik motor kapcan. Lambat. Dah lagi 15 minit pula. Dia boleh anggar. Mekah, Madinah. Kita kata 10 minit. Teraduk gulung ke malaikat, pakai jubah, ikat serban, turun-turun, dah rakaat pertama. Masuk dalam Masjidil Haram nak sampai ke depan, dah rakaat kedua. Betul? Sebab tu nak kena bersedia ni, orang ni kena duduk depan. Lepas tu dibuka lah. Di sini kita duduk relax lagi. Saya cerita pada tuan-tuan di Gaza. Orang azan boleh berhenti buat kerja dunia ni, masuk masjid. Kita payah lagi lah. Belum sampai tahap tu. Tapi kalau boleh ubah mentaliti tu, insya-Allah moga-moga kita jadi orang yang istiqamah. Dan katanya situasi keempat, bukan hanya duduk di saf depan, dia adalah orang yang sentiasa menanti waktu solat. Saya teringat guru saya masa saya mengaji di Perlis. Ada ustaz dia cerita. Dia kata ada satu kisah, ada seorang murid tanya dekat ustaz dia, "Ustaz, waktu solat ni kita kena main awal ke kita kena tunggu azan?" Dia kata jadilah orang yang sentiasa menanti waktu solat. Tak kisahlah duduk dalam masjid ke apa ke, standby nak sembahyang. Jadi dia dengar lah ustaz dia cakap. Tiba-tiba azan, ustaz dia berhenti, dia kata jom kita pergi sembahyang. Tak apalah, itu biasa. Maksudnya dengan azan, selesaikan urusan, masuk masjid, sembahyang. Tapi dia dapati beberapa ketika sebelum azan, lalu dalam surau, dalam masjid, tiba-tiba nampak ustaz dia duduk kat masjid. Dia pun tanya Ustaz cakap tunggulah azan untuk sembahyang. Tapi kenapa saya nampak ustaz main masjid awal sedangkan azan belum ada? Kata dia, azan adalah peringatan buat orang yang lupa waktu solat. Itu tak benar? Sebab kita bukan penghafal waktu solat. Melainkan muazzin azankan pada kita, bagi laungan azan, baru kita ingat, oh dah masuk dah waktu subuh. Dah sampai subuh. Ya, itulah peringatan kepada kita bersama. Maka tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, sebagai penutup, hadis ni nak menunjukkan kepada kita bahawa masuk saja tahun baru ataupun bila-bila masa, jangan kita bertangguh-tangguh lagi. Ada je peluang, terus grab, ambil je peluang tu supaya dapat kita laksana. Sebab itulah saya teringat juga satu lagu ni, dia bagi satu peringatan lah. Tapi lagu ni bukan lagu Melayu, bukan lagu orang putih, bukan lagu nasyid, lagu Hindustan. Bunyi gini, हर गली बदल रही है रूप जिंदगी, चाहे कभी कभी है रूप जिंदगी, हर पल यहाँ जीवन जियो जो है समा कल हो ना हो. Macam kita dengar je kan. Hampa tengok apa? Zaman Ibn Stano dulu, zaman orang kuli-kuli lah. Tapi zaman ayah-ayah ni zaman apa? Sangkem.
mama bola-bola, papa bola-bola. Zaman ya tu. Zaman kami ni zaman muhabbat ni. Zaman ni zaman harus jumpa rekan-rekan ni zaman ni. Baik, saya nak ambil yang hujung tu. Lagu tadi kan dia sebenarnya filem. Dia filem Shah Rukh Khan, Preity Zinta, tak silap saya. Pelakon dia lah. Kat ujung tu, kalho nahu. Kal esok. Maksud dia, hu ada, na tak. Kan nehi. Tak mau. Na tu tak, hu ada. Kalho nahu. Esok ada, tak ada. Dia tanya kita, esok ada tak ada? Bukan macam filem Allahyarham Samsudin tu, esok tiada bagimu. Ini sebut tuan-tuan. Kita tak tahu lagi esok ni hak milik kita. Kan? Sebab tu kita kena bersiap siaga. Hari ni ada peluang, hari ni kita main masjid, hari ni kita buat kebaikan. Hari ni Ustaz Jumpa, Ustaz Nabil, hari ni tuan-tuan duduk dengar kuliah dia. Mungkin esok saya ada, Ustaz tak ada. Ataupun mungkin tuan-tuan ada, saya pula tak ada. Jadi kita kena ambil peluang bila-bila masa sahaja untuk buat kebaikan. Tanya kepada orang yang duduk di Merbuk, yang saya duduk di mana-mana orang sebut Masjid Merbuk, Masjid Bushra, Madad ke, semua nama-nama yang menjadi sebutan. Antara tempat yang saya pergi adalah Sabah. Tiap-tiap kali saya pergi Sabah, semua orang bakal cerita, Ustaz, di Kedah ada satu masjid hebat Ustaz. Masjid apa? Masjid Firabik dia kata. Pokoknya Ustaz Firdaus kan dia viral tu. Nama glamour Firabik. Firdaus dia lupa apa. Because dia nama ramai orang. Firabik, nama pelik-pelik tu dia boleh hafal. Masjid Firabik dia kata. Masjid Bushra. Merata-rata tempat. Hatta Ali Sata kan, zaman Saraf kan dia bergabung dengan Ustaz Yaakob Yusra. Lepas ni dengan Ustaz Firdaus, insya-Allah nak buat konten kan. Tak apa tuan-tuan. Berarti kita dah memulakan satu jalan yang baru, perintis kepada seluruh masjid lain untuk contoh, buat ambil sebagai panduan. Maka tuan-tuan, sama juga dalam hidup kita. Jangan tunggu orang lain ambil peluang, kita jadi contoh. Rasulullah dah tunjuk, kita hari ini terus saja. Saya yakin tuan-tuan dan puan, moga-moga kebaikan itu dapat kita alirkan dalam hidup kita dan jadikan ia sebagai satu rutin atau amal kepada kita berkebajikan, insya-Allah. Moga-moga berterusan selama-lama. Tuan-tuan doakan untuk saya juga, moga-moga saya dapat istiqamah dalam dakwah. Saya juga doa kepada tuan-tuan dan puan, moga-moga dikurniakan kekuatan dalam kita menelusuri kehidupan, bahkan menjadi insan yang dekat dengan Tuhan dan sentiasa istiqamah dalam mana-mana majlis ilmu yang dianjurkan. Ya. Terima kasih kepada pihak masjid, terima kasih kepada semua, terima kasih kepada segala-galanya yang telah kita korbankan. Ada rezeki kita akan jumpa lagi di lain masa, di lain ketika, insya-Allah. Terima kasih. Kita doa sikit boleh ni, hujung ni kita doa moga-moga Allah turunkan keberkatan untuk setiap kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وإلى صراطك المستقيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل لنا فينا ولا معنا ولا من يطعنا شقيا ولا محروما ولا مقبولا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نولنا بنور علمك وابعدنا النسيان. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Semoga kita berjumpa lagi di masa yang kita. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.